The Cross Guild ialah sebuah organisasi berkuasa yang diketuai oleh mantan Shichibukai iaitu Buggy the Clown, Crocodile dan Draco Mihawk dengan matlamat untuk memenuhi dan menyelesaikan Operation Utopia, di mana ini misi yang Crocodile gagal lakukannya sebelum ini saat berkhidmat terutamanya sebagai organisasi ketenteraan. Pada asalnya Cross Guild diasaskan oleh Crocodile dan Mihawk, namun Buggy secara tidak sengaja merampas jawatan presiden atau kapten organisasi itu kerana salah faham bagi pihak krunya, dan kini Buggy dianggap sebagai ketua di sana, dan itu menyebabkan world government mengiktiraf Buggy sebagai salah seorang daripada 4 Yonko baharu. Kemudian Cross Guild juga ialah sebuah organisasi yang boleh menggunakan kuasa pertempuran dan pengaruh politiknya untuk memberikan bounty kepada Marine sebagai pembalikan bagaimana setiap pirate mendapat bounty daripada world government. Bounty ini bermakna pegawai Marine bukan sahaja perlu bimbang tentang serangan daripada pirate, tetapi juga dari orang awam dan pemburu bounty. Ini bermakna kedudukan Marine tiada beza dengan pirate, di mana mereka juga mungkin sahaja ditikam dari belakang oleh orang awam yang mereka lindungi. Seterusnya, walaupun telah diumumkan bahawa Buggy adalah ketua organisasi tersebut, realitinya dia bukanlah pencipta sebenar dan bukan satu-satunya pemimpin dalam organisasi itu, kerana pengasas sebenar untuk Cross Guild adalah Draco Mihawk dan Crocodile. Namun mereka berdua setuju untuk Buggy kekal sebagai pemimpin hiasan untuk mengalih perhatian daripada seluruh dunia. Sistem bounty adalah berdasarkan bilangan bintang atau mahkota yang telah diberikan Cross Guild kepada Marine secara individu, dengan setiap bintang adalah sama dengan peti harta karun yang mengandungi kira-kira 100 juta beri, manakala satu mahkota adalah sama dengan kira-kira 1 bilion beri. Dalam keadaan biasa, seorang Marine yang berpangkat Kapten bernilai 1 bintang, namun Kobe telah diberi 5 bintang kerana reputasinya sebagai hero. Begitu juga dengan Garp, walaupun seorang Vice Admiral, tapi Garp diberi ganjaran bernilai 3 mahkota yang bersamaan 3 bilion beri kerana reputasi Monkey D. Garp yang digelar legenda Marine. Itu sedikit sebanyak pengenalan yang dapat kita tahu dari organisasi Cross Guild ini. Dan sekarang mari kita bahas berkenaan apakah pergerakan seterusnya bagi organisasi ini dan siapakah ahli terbaharu yang bakal sertai organisasi Cross Guild ini. Hekuzu Yarodomo. Kita tahu Cross Guild akan mencari One Piece setelah Buggy umumkan kepada semua orang. Sebelum ini kita tahu untuk mendapatkan One Piece bukanlah perkara yang mudah dan hanya satu pirate yang mampu, iaitu Roger Pirate. Tak hanya itu, bukti lain yang menunjukkan bukan mudah untuk cari One Piece adalah sehinggakan Yonko Kaido dan Yonko Big Mom telah membuat pakatan untuk mencari harta ini. Even bukan setakat pakatan, mereka juga perlukan ancient weapon untuk dapatkan One Piece. Dan sekarang kita kaitkan dengan Cross Guild. Seperti yang sudah kita bahaskan tadi, kita telah tahu satu tindakan Cross Guild yang sangat luar jangkaan dan tak pernah dilaksanakan oleh mana-mana pirate pun, di mana organisasi ini mampu meletakkan bounty ke atas Marine. Keadaan ini tentunya akan membuatkan orang berpangkat rendah maupun orang kampung akan mempunyai keinginan untuk membunuh Marine, contohnya seperti T-Bone yang mati di tangan Pak Cik Tua. Dan tindakan Cross Guild meletakkan bounty ke atas kepala Marine samalah macam pergerakan Revolutionary Army yang membuatkan rakyat akan mula memberontak, dan satu perubahan sistem baharu atau ancaman baharu akan bermula dalam era ini, di mana Revolutionary Army menentang world government dan Cross Guild menentang Marine. Seperti Kaido dan Big Mom tadi, mereka memerlukan kekuatan tambahan sebelum mencari One Piece. Even pada mereka yang sekuat Big Mom dan Kaido pun, dan pada tahap Yonko sekalipun, masih memerlukan kekuatan tambahan. Jadi sudah tentu keadaan ini juga akan sama terjadi pada Cross Guild yang baru sahaja ditubuhkan. Sebelum ini kita tengok yang Crocodile berminat dengan Pluton di Alabasta. Namun mungkin selain dari kekuatan senjata, mungkin mereka juga perlukan kekuatan tempur, pahlawan, fighter untuk berperang on their side. Contohnya Blackbeard, setelah pencerobohannya di Impel Down, dia mendapat banyak fighter yang tangguh untuk berlawan bagi pihaknya, iaitu 5 dari 10 Titanic Captainnya berasal dari banduan Impel Down seperti Shiryu, Avalo Pizarro, Katarina Devon, Vasco Shot dan Sanjuan Wolf. Jadi mungkin dengan pencerobohan Cross Guild ke Impel Down bakal memberi keuntungan kepada mereka sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Blackbeard. Sekarang dunia telah tertumpu ke arah insiden yang berlaku di Egghead Island. Mungkin lepas ini banyak juga askar dan pegawai-pegawai tinggi akan ke sana. Jadi nak tak nak, mereka terpaksa melepaskan beberapa fasiliti kerajaan dalam keadaan bukan unguarded but less guarded. Antara fasiliti kerajaan adalah Marineford, Impel Down dan Enies Lobby. Kita boleh tengok sebelum ini, Ryukugyu telah pun ke Wano. Fujitora, kita belum lagi tahu keberadaan dia di mana. Sebab kali terakhir kita melihat keberadaan Fujitora adalah dalam chapter 957. Dia sedang berperang dengan Sea King. Mungkin dia berada di Campbell. Lalu Kizaru, kita dapat melihatnya di Egghead. Garp pula kita dapat lihat dia telah pun ditangkap.
So kita boleh katakan fighter-fighter yang kuat untuk pihak Marine ini sudah pun dideploy. Itu pun kalau Akainu tidak bergerak ke Egghead. So tinggal lagi Sengoku, Suru dan Commander Kong. Tapi ini adalah Marine veteran. Kalau ingin menentang Mihawk dan Crocodile dalam prime dorang, mungkin agak susah. Kerana ini Cross Guild mempunyai advantage yang besar kalau dorang nak lancarkan serangan menyeluruh terhadap Impel Down. Sebab yang pertama, dorang akan dapat sokongan kawan kepada kawan dorang yang dipenjara, atau kapten yang dipenjara, atau anak dorang yang dipenjara dan sebagainya. Yang kedua, dorang juga boleh dapat bantuan dari rakyat biasa yang nak buat duit lebih. Sebab bounty dah pun ditetapkan ke atas kepala Marine. Dari segi funding, dorang boleh bekerjasama dengan Luffel. Berkenaan dengan Luffel ini, sekejap lagi aku akan terangkan dengan lebih lanjut. Jadi dari Impel Down, dorang boleh selamatkan Doflamingo dan Bon Kure ataupun Mr. 2. Sebab Mr. 2 ada aliansi Newcomer, dan Doflamingo juga boleh tarik balik geng-geng lama dia. Kerana kita boleh yakin yang Doflamingo bakal join Cross Guild adalah disebabkan Doflamingo juga mantan si cibukai seperti Buggy, Crocodile dan Mihawk. Malah yang lebih menariknya ialah Doflamingo juga pasti tidak mahu kalah lagi dengan Luffy setelah apa yang telah Luffy lakukan ke atasnya di Dressrosa ini. Dan untuk Doflamingo ini, aku rasa aku tak perlu huraikan secara detail, dan aku yakin kita semua sepakat untuk mengatakan Doflamingo adalah calon seterusnya untuk anggota Cross Guild ini. Setelah Doflamingo, Charlotte Katakuri adalah orang yang bakal sertai Cross Guild. Seperti mana yang kita tahu, Katakuri ialah anak lelaki kedua dan anak ketiga keluarga Charlotte dan abang kembar ketiga daripada Daifuku dan Oven. Katakuri merupakan salah seorang daripada 3 Switch Commanders of Big Mom Pirate. Kini Katakuri menjadi karakter yang sangat dinantikan akan kemunculannya semula setelah pertarungan yang sungguh dahsyat ditunjukkannya ketika melawan Monkey D. Luffy. Dan sekarang kita tahu yang Big Mom telah pun dikalahkan oleh Trafalgar di Waterloo dengan gandengan Captain Kid di Wano sebelum ini. Dan kerana itu, Captain yang baru perlu dipilih untuk memastikan kekuasaan Big Mom tidak hilang begitu sahaja terhadap wilayah-wilayah yang mereka telah pun jajah. Jadi untuk ini terjadi, mungkin perebutan kuasa akan berlaku antara Katakuri dan Perospero. Yes, kita yakin Katakuri adalah calon yang sesuai untuk meneruskan takhta Big Mom. Tapi tentunya ini takkan dimahukan oleh Perospero yang sangat gila akan kekuasaan. Jadi disebabkan ini, Charlotte Katakuri tentunya tidak mahu pergaduhan antaranya dan Perospero terjadi dan dia menyerah kalah dan membawa diri terlebih dahulu. So disebabkan ini, Cross Guild merupakan pilihan terbaik untuk Katakuri sertai setelah itu. Kerana bukan sahaja diri dia, bahkan adik-beradiknya juga akan mendapat kebaikan yang banyak dan tidak akan dibuli oleh sesiapa lagi kerana sudah berada di bawah kekuasaan Yonko. Dan kita semua sedia maklum bahawa Yonko adalah gelaran yang paling ditakuti di antara setiap pirate yang wujud, dan sesiapa sahaja yang beraliansi mahupun berada di bawah jagaan Yonko, tentunya mereka tidak akan berani diserang oleh pirate mahupun marine, kerana itu akan mencetuskan atau mengisytiharkan perang yang besar dengan Yonko. Dan itu kebaikan untuk adik-beradiknya dan untuk dirinya sendiri. Katakuri dapat perbaiki semula reputasinya setelah dikalahkan oleh Luffy dan naikkan bounty-nya seperti situasi yang berlaku kepada Crocodile. Bayangkan, bounty Crocodile sebelum ini hanya 81 juta berry sahaja, tapi setelah dia tubuhkan Cross Guild dan melakukan jenayah yang lebih banyak dengan Marine, bounty-nya menaik dengan sangat mendadak, di mana bounty terbaru Crocodile adalah sebanyak 1.965 billion berry. Ini baru Crocodile, dan jika Katakuri join organisasi ini dan melakukan banyak jenayah setelah ini, tidak mustahil bounty barunya bakal melebihi Crocodile. Dan selain dari ini, Charlotte Katakuri ini tentunya masih mempunyai tekad untuk bergelar sebagai pirates, disebabkan dia pasti masih mahu untuk berhadapan dengan Yonko Luffy di masa akan datang. Selain dari Katakuri dan Doflamingo, Capon Geng Beji juga adalah calon yang sesuai untuk menyertai Cross Guild. Kerana first, dia boleh serve under Cross Guild disebabkan sebelum ini dia tidak mempunyai sebarang masalah untuk serve under Yonko Big Mom. Bahkan dia juga merupakan pengusaha underworld macam Doffy dan Buggy. Dan dari sini juga sudah menunjukkan yang hubungannya dengan Buggy sangat meyakinkan untuk mengatakan yang Buggy mungkin akan mengajaknya untuk menyertai organisasi ini dan membesarkan lagi kekuasaan dan pemasaran Cross Guild ini. Tidak hanya itu, dengan cara aliansi sebegini, dia boleh kembangkan bisnes dia juga dengan lebih pesat. Seterusnya adalah Gecko Moria. Aku sangat yakin yang Moria ada dendam dengan Marine, kerana sebelum ini Marine telah mengarahkan Doffy untuk assassinate Moria setelah Marineford. Disebabkan Marine menganggap yang Moria tiada gunanya kerana nampak dia tak function. Tak hanya Marine, kita boleh katakan yang Moria surely berdendam dengan Blackbeard sebab sudah membunuh Absalom. Selain itu, kita pun tahu yang Perona pun banyak berhutang budi dengan Dracul Mihawk. Jadi mungkin sahaja Perona boleh pujuk Moria untuk sertai Cross Guild ini kerana organisasi inilah yang paling sesuai untuk Moria membalaskan dendamnya selama ini, terutamanya kepada Marine, kepada Blackbeard, kepada Luffy yang seperti kita bahaskan sebentar tadi. Dan tak lupa juga Neo Mads yang mungkin sahaja akan bekerja sama dengan Cross Guild.
Bagi yang masih belum tahu, Neo-Max ialah sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh Vince McJudge dan Caesar Clown. Ia adalah pengganti kepada bekas institut penyelidikan mereka, Max. Pengasas Neo-Max ialah dua bekas ahli Max. Sumber organisasi termasuk tentera Jerman Double Six di bawah pimpinan Judge. Dan kita tahu Judge agak kehabisan wang selepas insiden di Whole Cake Island Arc. Jadi dengan kerjasama ini, sedikit sebanyak mereka akan ada sedikit fund untuk pulihkan keadaan. Bahkan kita tahu sains dan teknologi tidak boleh berkembang tanpa dana. Tambah-tambah sekarang ini pun, Big Mom telah dikalahkan. Jadi jika mereka berpakat dengan Cross Guild, mungkin mereka boleh jajah Whole Cake Island, atau bahkan mereka tak perlu jajah. Mereka mungkin sahaja boleh berbincang dengan Katakuri jika benarlah Katakuri mahu sertai Cross Guild. Dan dengan keadaan Caesar Clown juga boleh dapatkan balik makmal yang dia bekerja selama ini. Dan jika kita teliti betul-betul, Mugiwara Luffy dah mempunyai Vegapunk di pihaknya. Jadi takkan Cross Guild nak biarkan perkara itu. Jadi setidak-tidaknya, dengan ada gabungan Cross Guild dan Neo-Max, sedikit sebanyak akan membantu Cross Guild untuk tidak ketinggalan dari segi teknologi maupun sains. Dan seperti yang aku janjikan sebentar tadi, calon yang terakhir adalah Lufel. Lufel dikenali sebagai God of Fortune, ialah Loan Shark King. Beliau ialah ahli konglomerat Lufel, bekas pembiaya Max dan juga seorang maharaja Underworld. Jika dia sertai Cross Guild, dia juga akan dapat banyak manfaat seperti plundering. Surely Cross Guild akan dapat banyak gila harta, tapi kali ini bukan dengan cara menganiaya orang jahat, tapi dengan attack facility world government. Kita maklum bahawa dengan mengganggu sistem Shichibukai sebelum ini, keseimbangan dunia akan terjejas. Kerana sudah tentu sebelum ini world government mahupun marine hanya perlu berhadapan dengan pirate sahaja dan bahkan mereka mendapat sokongan Shichibukai. Tapi sekarang keadaan itu sudah berubah, di mana bukan setakat hilang sokongan dari Shichibukai, bahkan mereka sekarang perlu hadapi Shichibukai dan pirate secara serentak. Dan sekarang ini kita sudah boleh katakan yang semua Yonko sudah mula pergerakan dan visi mereka. Dan ini sangat berbeza dibandingkan era Yonko yang terdahulu, kerana kita dapat melihat sebelum-sebelum ini Whitebeard pun hanya berdiam diri dan tak mencabar Marine sehinggalah Ace ditangkap. Lalu Big Mom pun terlihat tidak melakukan apa-apa yang mengganggu world government. Dan Kaido juga sama, hanya berada di Wano dan memfokuskan kepada pembuatan senjatanya sahaja. Bahkan Shanks pada ketika itu pun tidak berbuat apa-apa nak dibandingkan dengan Shanks yang sekarang. Tapi sekarang segala-galanya telah berubah. Sekarang mungkin Oda nak nampakkan zaman perlumbaan antara keempat-empat Yonko, iaitu Luffy dari awal memang ingin mencari One Piece, Buggy pun inginkan One Piece, bahkan Shanks juga inginkan One Piece dan sudah mengisytiharkan yang dia juga inginkan One Piece. Blackbeard pun mungkin sama, sebab tu dia rompak salinan Road Poneglyph Law. Jadi sebenarnya bila Yonko mula untuk bergerak sahaja pun sudah cukup mengganggu keseimbangan dunia, ditambah lagi dengan Shichibukai yang bukan lagi milik world government, manakala SSG pun mungkin sudah beralih ke tangan Vegapunk. Jadi 2 dari 3 keseimbangan dunia sudah pun kucak-kacil. Hanya tinggal Marine sahaja. Itu pun sudah kalut setelah Cross Guild letakkan bounty di atas kepala Marine. Dan disebabkan ini, inilah peluang Lufel untuk guna kesempatan dan sertai Cross Guild bagi kembangkan lagi bisnes dia yang tersendiri. Jadi apa pendapat korang semua tentang ini? So setakat itu sahaja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Dalam dunia ini, hidup seperti mana yang kita inginkan? Adakah ingin menjadi kaya, menjadi terkenal dan masyhur? Mempunyai mimpi atau angan-angan itu tidak salah, tapi jangan mimpi dan angan-angan kita itu kosong. Jangan pernah membayangkan diri kita dengan orang-orang yang terkenal di sekitar kita. Jangan buang sisa hidup kita dengan terus membandingkan kejayaan orang lain dengan kejayaan kita. Kita harus ingat, manusia tidak diciptakan dengan cetakan, tetapi manusia diciptakan dengan ketentuan dari permulaan hidup hingga pengakhiran hidup. Jadilah diri sendiri, kerana menjadi diri sendiri lebih baik daripada meniru orang lain. Jadilah diri sendiri kerana kita diciptakan sempurna. Yang membuatkan diri kita tidak sempurna kerana kita selalu ingin menjadi seperti orang lain. Tidak perlu jadi orang lain untuk dihormati, tidak perlu jadi seperti orang lain hanya untuk dicintai. Kita tidak akan rasa dihormati dan dicintai jikalau hidup kita penuh dengan kepalsuan. Tetapi kita akan dihormati dan dicintai jika kita menjadi diri sendiri. Tidak perlu tunjukkan diri kita bijak, kerana itu akan menampakkan diri kita bodoh. Tidak perlu malu kelihatan miskin, tapi malulah ketika kita berpura-pura kaya. Your self-worth is determined by you. You don't have to depend on someone telling you who you are. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.